Seorang pelanggan homestay mendapati salah satu lampu di dalam bilik yang didiaminya tidak berfungsi. Dia kemudian menghubungi pihak pengurusan dan membuat aduan tentang lampu rosak tersebut. Setelah aduan diterima, salah seorang pekerja datang ke bilik pelanggan itu untuk memeriksa apa yang patut. Pada keesokan harinya, pekerja itu tidak lagi muncul di tempat kerja seperti biasa. Apa yang terjadi sebenarnya? Sehari selepas kejadian, iaitu kira-kira jam 8.40 malam, rakan sekerja mangsa menjalankan tugas pembersihan seperti biasa di homestay terbabit. Dia mula menyedari bahawa mangsa tiada di tempat kerja. Dia kemudian pergi bertanya kepada majikannya. Majikan berkata dia pun tidak tahu di mana mangsa berada dan mangsa tiada menghubunginya. Rakan sekerja pun menyambung tugasnya seperti yang dijadualkan. Rakan sekerja kemudian pergi membersihkan rumah nombor B25. Apabila dia membuka pintu bilik bernombor 988, dia mendapati mangsa dalam keadaan tertiarap di atas lantai di antara dua katil. Mangsa pada ketika itu penuh berlumuran dengan darah. Rakan sekerja terus berlari mendapatkan majikannya. Setelah dimaklumkan, majikan terus melaporkan perkara itu kepada pihak berkuasa. Setelah dilaporkan tentang kejadian itu, pihak polis giat mencari penghuni bilik yang membuat laporan tentang kerosakan lampu pada malam kejadian. Sehari selepas mangsa ditemui mati, akhirnya suspek dapat diberkas oleh polis bagi membantu siasatan. Dengan tangkapan suspek telah membawa kepada beberapa penemuan. Kira-kira jam 3.15 petang, iaitu sehari selepas suspek ditahan polis, suspek telah membawa pasukan polis ke stesen minyak Caltex di Taman Sejati, Sungai Petani, Kedah, di mana segugus kunci milik homestay tersebut telah dijumpai di dalam longkang. Suspek kemudian membawa pasukan polis ke hentian bas Pudu Raya di Kuala Lumpur, di mana telefon bimbit berjenama Motorola telah dirampas daripada seorang lelaki bernama Ramlan di situ. Telefon bimbit itu dikenal pasti sebagai milik mangsa oleh majikannya. Pasukan forensik juga menemui sebilah pisau di dalam bilik bernombor 988 itu. Pisau itu disembunyikan di bawah selimut di atas katil. Pasukan forensik turut mengambil sapuan darah dari dalam bilik tersebut untuk profil DNA dan dihantar ke Jabatan Kimia. Suspek yang bernama Yap Buntai, 32 tahun, telah dituduh membunuh seorang wanita warga Indonesia bernama Ismianti di dalam bilik nombor 988 rumah tumpangan SP Relax House nombor B25 Taman Sejati Indah, Sungai Petani, Kedah di antara jam 7.45 malam hingga jam 8.40 malam pada 7 Jun 2005. Yap Buntai didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Bedah siasat ke atas mayat mangsa telah dilakukan oleh pakar patologi iaitu Dr. Muhammad Suhani. Doktor pakar mengesahkan terdapat 69 kecederaan termasuk luka tikaman dan luka torehan di kepala, badan dan lengan mangsa. Kecederaan yang membawa maut adalah satu luka tikaman yang ditemui di belakang telinga kanan mangsa yang terus menembusi mulutnya. Pakar patologi berpendapat bahawa kesan tikaman dan luka hirisan pada mangsa disebabkan oleh senjata nipis dan tajam yang mana sepadan dengan sifat pisau yang ditemui di dalam bilik bernombor 988 itu. Ahli kimia juga mengesahkan adanya kehadiran profil DNA suspek di dalam bilik itu. Apa yang sebenar-benarnya berlaku pada malam kejadian? Antara April 2005 dan Jun 2005, seorang kontraktor bernama Wong Chun Liang mempunyai kontrak untuk memasang perabot di Hospital Sungai Petani. Wong membawa 3 orang pekerjanya, iaitu tertuduh dan 2 orang warga berumah yang dipanggil Uncle dan Momo. Wong dan 3 orang pekerjanya itu tinggal di SP Relax House sepanjang kontrak itu berjalan.
Wong mengatakan di dalam mahkamah bahawa dia dan pekerjanya telah menyiapkan kerja mereka pada 4 Jun 2005. Mereka kemudiannya pulang ke Kuala Lumpur selepas itu. Semasa Wong berada di rumahnya di Kuala Lumpur, tertuduh datang dan meminta untuk meminjam wang daripada Wong, namun permintaan itu ditolak oleh Wong. Tertuduh kemudiannya memaklumkan kepada Wong bahawa dia ingin kembali ke SP Relax House untuk mengambil bagnya yang tertinggal di situ. Mahkamah kemudian memanggil seorang doktor bernama Dr. Salek Munhar yang bertugas di klinik Cinta Sayang, Taman Sejati Indah Sungai Petani. Dr. Salek mengatakan pada 7 Jun 2005, kira-kira jam 8.40 malam, tertuduh datang ke kliniknya untuk mendapatkan rawatan. Tertuduh memberitahunya yang dia terjatuh dari motosikal. Menurut Dr. Salek Munhar, tertuduh telah mengalami luka insisi berbentuk T pada jari kecil kanannya dan luka pada jari tengahnya. Dr. Salek berkata kecederaan itu masih segar dan masih berdarah. Dr. Salek berpendapat bahawa tertuduh boleh mengalami kecederaan itu kira-kira setengah jam hingga 1 jam lebih awal. Kira-kira jam 10 malam, setelah selesai mendapatkan rawatan di klinik, tertuduh pergi ke kedai telefon bimbit dan mendapatkan seorang lelaki bernama Abdul Aziz untuk menjual telefon bimbit jenis Nokia 1100 pada harga RM60. Tertuduh memaklumkan kepada Abdul Aziz bahawa dia memerlukan wang tunai kerana terlibat dalam kemalangan. Telefon bimbit jenis Nokia 1100 itu dirampas dan dikenal pasti sebagai milik mangsa oleh majikannya. Ini menunjukkan Ismianti menggunakan 2 telefon bimbit berjenama Motorola dan juga Nokia 1100 dan perkara ini disahkan oleh majikan mangsa. Ketika perbicaraan di mahkamah, tertuduh menegaskan bahawa ada orang ketiga yang menyerang mangsa dan tertuduh hanya mahu menolong mangsa pada ketika itu. Peguam bela tertuduh juga berhujah bahawa ada satu penemuan DNA orang yang tidak dikenali di tempat kejadian. Adakah benar dengan dakwaan ini? Tertuduh memberikan keterangan secara bersumpah di mahkamah. Tertuduh mengatakan pada 6 Jun 2005, dia kembali ke SP Relax House dan tinggal di bilik bernombor 988. Pada 7 Jun 2005, tertuduh keluar dari bilik tersebut untuk pergi mencari majikan baharunya. Kira-kira jam 8.15 malam, tertuduh berpatah semula ke bilik tersebut untuk mengambil bagnya kerana dia tidak berhasrat untuk tinggal di sana lagi. Semasa dia datang ke bilik tersebut, dia terdengar suara wanita menjerit meminta tolong. Dia membuka pintu dan melihat seorang lelaki cuba menikam mangsa. Tertuduh bergegas untuk membantu mangsa tetapi diserang oleh lelaki berkenaan. Pisau yang dipegang lelaki itu terkena jari kelingking kanan tertuduh. Lelaki itu kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Tertuduh mendakwa bahawa dia takut dia akan terlibat dengan jenayah itu. Jadi, dia membersihkan lukanya menggunakan tuala di dalam bilik air dan kemudian tertuduh mengambil bagnya, kunci bilik dan telefon bimbit mangsa dan keluar dari bilik tersebut. Tertuduh seterusnya membuang kunci ke dalam longkang dan pergi ke klinik Cinta Sayang untuk mendapatkan rawatan perubatan. Dia berbohong kepada doktor yang merawatnya bahawa kecederaan itu berpunca daripada kemalangan. Tertuduh kemudian menaiki bas pulang ke Kuala Lumpur. Hujahan tertuduh ditolak hakim mahkamah. Bukti DNA tertuduh mengesahkan bahawa hanya dia sahaja yang berada di tempat kejadian pada malam tersebut. Kesan darah lain yang dijumpai adalah di luar bilik itu dan ianya tidak mengugat bukti keseluruhan yang memfokuskan keberadaan tertuduh di tempat kejadian. Bukti mengikut keadaan mengesahkan bahawa tertuduh memang terlibat dalam pembunuhan itu. Terdapat keterangan mengikut keadaan yang mencukupi, boleh dipercayai dan kukuh yang membawa kepada kesimpulan yang tidak dapat dielakkan bahawa tertuduh melakukan jenayah yang didakwa. Ketika kejadian berlaku, kenapa tertuduh langsung tidak menghubungi pihak polis? Namun sebaliknya, tertuduh bertindak mencuri barang milik mangsa. 2 buah telefon bimbit, wang tunai dan juga kunci milik homestay tersebut dirampas tertuduh ketika dia melarikan diri. Bukti ini mengesahkan bahawa tertuduh terlibat dalam pembunuhan mangsa dan bukannya ada kelibat orang ketiga. Tiada bukti DNA orang ketiga dijumpai di dalam bilik tersebut di mana tempat mangsa dibunuh. Hujahan tertuduh ditolak oleh hakim mahkamah.
Pihak pendakwaan gagal untuk membuktikan pada mahkamah bahawa apa sebenarnya motif pembunuhan. Namun begitu, hakim mahkamah memutuskan bahawa motif pembunuhan yang tidak diketahui tidak akan menjejaskan kes pendakwaan. Oleh itu, motif pembunuhan mangsa kekal misteri sehingga ke hari ini. Di akhir kes perbicaraan, Yap Boon Tai kekal bersalah dan dia dikenakan hukuman gantung sampai mati. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Yap Boon Tai lawan pendakwa raya 2013 6 MLJ 236 Mahkamah Rayuan Putrajaya. Nombor rayuan jenayah K05 156 2011.